Operasi mencari dan menyelamat dua remaja dikuatiri lemas di Penampang antara fokus lintas langsung dari negeri di bawah Bayu petang ini. Terus saja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, benar, sahih. Perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat SAR dua remaja lelaki yang dilaporkan hilang setelah berhadapan arus deras kepala air sungai di Kampung Pegunun, Penampang. Setakat ini satu mayat mangsa dikenali Harold Walter telah ditemukan awam sejauh 3 km dari lokasi kejadian pukul 2.45 petang tadi. Seorang lagi mangsa, Tomansi Olaf, masih dalam pencarian. Usaha telah dijalankan misi pencarian ini, penyelamatan ini oleh pasukan bomba daripada K9 dan juga pasukan ataupun unit udara ataupun mungkin menggunakan drone juga dan juga unit penyelamatan penyelam juga telah dijalankan dan usaha ini dijalankan dalam lingkungan 3 km daripada tempat kejadian. Jadi kita memberi nasihat kepada penduduk kita terutama golongan remaja untuk tidak dahulu mengambil peluang ini untuk mengambil tindakan mandi di kawasan sungai yang ada di kawasan kampung seperti di tempat kejadian ini. Kerana kita khawatiri keadaan air besar itu apabila berlaku boleh menyebabkan kemalangan. Semalam dalam pukul 4 petang, kedua-dua mangsa bersama 4 lagi rakan yang terselamat cuba menyeberangi sungai Kampung Pegunun. Bagaimanapun, kejadian kepala air secara tiba-tiba telah menghanyutkan dua remaja itu yang masih berada di tengah sungai. Operasi menyelamat terus dibuka melibatkan bomba, polis, rela, JPAM selain dibantu awam. Tumpuan pencarian terkini sekitar Sungai Moyok, Kampung Pagan Sakan, Penampang. Karnival Belia Keluarga Malaysia yang berlangsung 2 hari bermula semalam dan berakhir hari ini di Kompleks Sukan Sandakan menerima lebih 5,000 pengunjung dengan pelbagai pengisian. Perinciannya bersama-sama Wan Hizwa Ahmad di Kompleks Sukan Sandakan. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Kompleks Sukan Sandakan bersempena dengan program Karnival Belia Keluarga Malaysia 2022 yang telah berlangsung sejak semalam dan hari ini merupakan hari yang terakhir di mana pelbagai aktiviti diadakan sempena dengan program ini berlangsung sejak semalam dengan 36 aktiviti dibawakan membabitkan 25 aktiviti sukan, rekreasi dan juga hiburan serta muslimah. Dan untuk memperkatakan lebih lanjut berkenaan dengan program ini bersama dengan saya ketika ini pengerusi penganjur Karnival Belia Keluarga Malaysia 2022 Tuan Sharif Ismail Hafiz Sharif Abdul Rahman. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan ya bagaimana Tuan melihat penganjuran Karnival ini berupaya merancangkan lagi pembangunan sukan khususnya kalangan belia di daerah Sandakan ini Tuan. Ya, pertama sekali saya amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana selama 2 hari penganjuran karnival ini cuaca pun sangat baik, tidak hujan, dan kedua saya amat bersyukur kepada seluruh masyarakat Sandakan yang sporting dapat turun ke kompleks ini untuk sama-sama kita memeriahkan lagi karnival ini. Jadi dari segi kerancakan ekonomi ataupun sukan ini, saya lihat insya-Allah acara sukan ini akan kembali aktif di daerah Sandakan apabila selepas selesai karnival ini berlangsung insya-Allah. Baik Tuan, bagaimana dengan perancangan pada masa akan datang? Adakah karnival ini akan dijadikan sebagai acara tahunan Tuan? Untuk makluman, sebenarnya karnival ini adalah acara untuk setiap ketua pergerakan pemuda UMNO bahagian Libaran. Sebelum ini kita memang ada buat dan ini kali adalah saya punya peluang untuk mengadakan karnival pada kali ini. Baik, terima kasih Tuan. Sama-sama. Baik, karnival ini dijangka akan disempurnakan ataupun dirasmikan oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Bung Mukhtaradin malam ini pada pukul 7.30 malam. Justru itu warga Sandakan yang belum lagi berkunjung ke Kompleks Sukan Sandakan, anda dijemput datang untuk memeriahkan lagi Karnival Belia Keluarga Malaysia 2022 ini. Dan seterusnya kita kembali bersama penyampai di studio. Silakan.
Ya, terima kasih Wan. Usaha mencari dan mengkaji sebarang rujukan berkaitan hak negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 mendapat reaksi positif dalam kalangan pemimpin setempat. Diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili, lawatan tersebut turut membawa sekumpulan pakar undang-undang, penyelidik dan pegawai daripada Kerajaan Persekutuan dan Sabah. Berharap agar dokumen-dokumen tersebut kita dapat guna pakai untuk tuntutan-tuntutan apa yang ada dalam MA 63. Jadi saya sebagai orang asal negeri Sabah sangat menyokong dan berharap agar dokumen tersebut kita guna pakai untuk negeri Sabah menuntut MA 63 di peringkat Kerajaan Persekutuan. Dengan adanya dokumen-dokumen ini, maka kerajaan yang ada sekarang ini, yaitu GRS, dapat menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan keselamatan negeri Sabah. Mereka ditemui sempena Majlis Rahmah Mesra Keamatan peringkat Mukim Apin Apin, Mukim Bunga Raya dan Mukim Merampung yang diadakan di Dewan Datuk Agian Andulang di Pekan Apin Apin, Keningau. Turut diadakan penyampaian 200 bakul makanan kepada golongan B40 di 3 mukim berkenaan. Padi Bukit Sipitang berpotensi dimajukan dalam skala lebih besar dengan pemasaran dan pengenalan yang tepat. Padi yang mempunyai kualiti dan khasiat tersendiri itu juga setanding dengan beras Bario. Justru pejabat Parlimen Sipitang serta agensi berkaitan, khususnya Pejabat Pertanian Sipitang, telah diarahkan menggiatkan usaha meningkatkan pengeluaran padi tersebut. Kualiti dan khasiat yang tersendiri yang saya rasa sama baik dengan beras Bario misalnya. Kualitinya dan warnanya yang berbeza-beza. Padi bukit inilah perkara yang saya rasa yang kita perlu pertengahkan dan pastikan yang ianya boleh kita pertahankan atau kita perbesarkan dari masa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar pakej teknologi tanaman padi daerah Sipitang di Sipitang. Inisiatif perkongsian ilmu baharu ini memperkenalkan aplikasi teknologi pertanian sejajar dengan matlamat kerajaan iaitu meningkatkan tahap memenuhi keperluan sehingga 60% menjelang tahun 2030. Harapan saya lepas ni supaya semua petani yang generasi barulah supaya lebih aktif lagi dalam membuka sawah-sawah padi yang selama ini terbiarlah dengan adanya MyGift yang telah memberikan ceramah, ya. Jadi ini merupakan satu pembaharuan kepada generasi yang baru. Ya. Bagi saya sangat baiklah kalau diusahakan ataupun apa yang sudah kami dengar itulah yang kami perlukan untuk kami yang petani. Sekarang tenaga kami makin lemah, tidak lagi kuat bekerja, tapi kami mau itu itulah yang kami sangat perlukanlah. Seminar pakej teknologi tanaman ini satu panduan bagaimana mendapat menjadi petani muda lah, dan banyak pakej-pakej di dalam ini menjadi satu pengalaman lah untuk memperbarui bagaimana kita sebagai petanian muda, dan ini boleh dapat satu pengalaman lah. Ketika ini, penanaman padi Bukit Sipitang merangkumi 73 hektar dan bakal ditambah dengan penyertaan lebih ramai petani di daerah berkenaan. Penganjuran Bubazoi Tavantang atau Mister Keamatan berupaya memupuk peribadi dan penampilan ke arah membentuk pelapis pemimpin kebudayaan kelab. Pertandingan tersebut juga turut mengetengahkan penggiat budaya tradisi, khususnya menerusi pakaian etnik di daerah masing-masing. Timbalan Ketua Menteri II yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, ketika merasmikan Bubazoi Tavantang, peringkat negeri Sabah, menganggap pertambahan aktiviti dan program pertandingan berkaitan tradisi masyarakat tempatan turut mampu mengangkat nilai dan imej negeri menerusi aspek pelancongan budaya. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian dan Perikanan, Datuk Dr. Mariana Tinggal. Pertandingan yang berlangsung di Dewan Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah itu menobatkan peserta mewakili Johor, Stephanus Abel, sebagai pemenang menewaskan 41 peserta lain.
Pemenang kedua dan ketiga pula disandang Wakil Bandaraya Kota Kinabalu, Jeffrey Joe Japrin dan Wakil Daerah Kemabung, Maxwell Eliti Sulaiman. Bagi saya sendiri, kemenangan ini adalah satu stepping stone, kalau English stepping stone bagi saya untuk menjadi ikon ataupun duta budaya supaya boleh menjadi seorang yang kalau English bilang people look up to. Menjadi contoh kepada muda-mudi di luar sana supaya tidak malu dan boleh menjadi pemimpin yang berkaliber. Pertandingan Buvazoi Tawantang telah diiktiraf sebagai salah satu program utama di bawah jawatan kuasa induk Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah bermula pada tahun 2021. Baik, sekian paparan dari negeri bawah Bayu. Tidak dilupakan, selamat menyambut Hari Bapa. Seterusnya kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa. Sahih, silakan. Terima kasih, Anne.